الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saudara kaum muslimin, marilah kita terus berusaha bersungguh-sungguh mempertingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala titah perintahnya dan menjauhi segala tegahan dan larangannya. Hendaklah kita sentiasa bersifat ikhlas semasa melakukan amalan serta bersifat amanah ketika menggalas tanggungjawab. Mudah-mudahan kita dianugerahi taufik dan inayah sebagai petunjuk sepanjang jalan. Menjelang Aidil Fitri, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk Persiapan dan Adab Menyambut Aidil Fitri. Saudara kaum muslimin, setelah sebulan menjalani ibadah Ramadan, semoga diri kita telah dipersiapkan untuk menyambut Aidil Fitri secara lebih bermakna. Puasa ibadat perisai, menangkis segala perbuatan mungkar dan maksiat. Puasa laksana anak kunci yang dapat membuka segala pintu kebaikan. Puasa memberi peluang pada setiap Muslim untuk memperbaiki amalan dan akhlak. Dan puasa membentuk pribadi yang lebih soleh. Allah Subhanahu wa taala turut menawarkan ganjaran yang sangat besar, yaitu pengampunan dosa bagi mereka yang berpuasa dengan penuh rasa keimanan. Aidil Fitri adalah saat seseorang Muslim kembali kepada fitrah asalnya yang suci. Permulaan untuk membina pribadi dan syakhsiah yang terzahir daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesinambungan proses pengislahan dan penambahbaikan nilai-nilai serta amal perbuatan. Saudara kaum muslimin, di antara kelebihan yang ada pada hari raya ialah kegembiraan yang diraikan bersama seluruh umat Islam sebagai lambang kesyukuran dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Selaras dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maksudnya, hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu. Pasti kamu bersyukur. Surat Al-Baqarah ayat 185. Saudara kaum muslimin, zakat fitrah diwajibkan kepada setiap umat Islam. Ditunaikan untuk diri sendiri dan untuk orang yang berada di bawah tanggungannya. Kadar zakat fitrah yang ditetapkan tidaklah membebankan. Sebenarnya, zakat fitrah bertujuan untuk membolehkan setiap umat Islam meskipun dia seorang fakir, meskipun dia seorang yang miskin harta, dia tidak memiliki harta yang mencukupi nisab, tetapi dia diberi peluang merasakan tangannya berada di atas sebagai pemberi. Pada masa yang sama, kerana kefakirannya, kerana kemiskinannya, dia pula berhak menerima zakat tersebut. Zakat fitrah menjadi medan latihan untuk membentuk jiwa yang suka memberi, jiwa yang suka menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik ketika dia senang ataupun ketika dia susah. Ibnu Abbas meriwayatkan sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah
untuk membersihkan diri orang yang berpuasa daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia, dan juga sebagai bantuan makanan bagi orang miskin. Barang siapa yang membayar zakat fitrah sebelum sembahyang Aidilfitri, nescaya zakatnya diterima. Manakala bagi orang yang membayarnya sesudah sembahyang hari raya, maka ia dikira sedekah biasa. Maka amil-amil kena terima juga. Jangan suruh dia balik itu aja. Kena terima juga zakat yang dibayar selepas sembahyang Aidilfitri. Itu dikira sebagai qada. Jemaah yang dimuliakan, setelah 2 tahun umat Islam di negara ini dengan segala kesabaran, dengan penuh redha menerima ujian ilahi ketika menghadapi tragedi COVID-19, COVID-19. Maka pada tahun ini insya-Allah kita akan dapat merayakan Aidilfitri dalam suasana yang lebih riang dan lebih ceria mudah-mudahan. Masjid dan surau akan kita imarahkan pada malam dan pada pagi Syawal pertama dengan gemaan takbir dan tahmid. Malah saya percaya di sebahagian Korea, bukan saja di masjid di surau, malah ramai jemaah bertakbir daripada rumah ke rumah. Alhamdulillah. Anggota keluarga dapat berhimpun, jiran tetangga boleh berkunjung. Aidilfitri hendaklah disambut dalam suasana yang mensyukuri kurniaan ilahi. Aidilfitri hendaklah disambut dengan semangat dan roh yang menginsafi seruan ilahi. Islam amat mementingkan kesederhanaan dalam setiap perkara, termasuklah ketika umat sedang menantikan saat-saat kedatangan Aidilfitri. Persediaan perlu dilakukan mengikut kemampuan keuangan diri, bukan mengikut kemahuan nafsu diri. Kedatangan Aidilfitri sepatutnya tidak didatangkan bersama bentuk-bentuk perasaan yang ada unsur riya, untuk bermegah-megah ataupun untuk menunjuk-nunjuk. Jauhkanlah perbuatan membazir yang memang sangat dilarang oleh agama ini. Umat perlu bersifat sederhana dalam keriangan meraihkan Aidilfitri bersama-sama anak saudara, jiran tangga, rakan dan teman. Keselamatan diri dan ahli-ahli keluarga wajib diberi keutamaan. Saudara kaum muslimin, menjelang Syawal, umat hendaklah terus istiqamah ketika melalui hari-hari terakhir Ramadan dengan memperbanyakkan ibadah, sama seperti malam-malam sebelumnya. Dalam suasana keriangan dan kegembiraan umat menanti hari Lebaran, khatib ingin memperingatkan kepada perkara-perkara menyentuh adab sambutan Aidilfitri. Yang pertama, menyambut hari Lebaran ialah ibadah. Jadikan hari Lebaran sebagai kemenangan yang hakiki dengan mengisi sambutan mengikut lunas syariat yang ditetapkan oleh Nabi SAW, iaitu mari kita perbanyakkan takbir, kita banyakkan tahmid memuji Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa sebagai tanda syukur atas segala tawaran ganjaran dan pengampunan yang dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan. Yang kedua, mari kita pamerkan sifat-sifat ihsan, sifat-sifat keinsanan kepada golongan miskin, anak yatim, orang-orang yang dalam keuzuran dan kedhaifan, membantu menggembirakan hati mereka sama ada secara menghadiahkan pakaian baru, makanan istimewa, ataupun sedekah, ataupun hadiah. Yang ketiga, menyantuni kedua ibu dan bapa kita, ibu bapa mertua kita, orang-orang yang lebih tua daripada kita, menceriakan sesaudara, orang-orang yang berada dalam kedhaifan dan keuzuran dengan menziarahi mereka. Yang keempat, tidak sesekali melakukan pembaziran, malahan kita lakukan dengan penuh kesedaran. Bekalan makanan semakin kurang dan harga pula semakin meningkat. Oleh itu, umat perlu mengamalkan sifat berjimat cermat dan tidak berlebih-lebihan menghidangkan makanan hingga berakhir di dalam tong sampah. Para tetamu di rumah Allah yang dimuliakan,
Mari kita jadikan hari Lebaran sebagai hari yang memberikan kegembiraan kepada kita dan ahli keluarga kita dengan memohon doa dan berikhtiar supaya dijauhi daripada perkara-perkara yang boleh menjejaskan suasana gembira. Untuk itu, mimbar sukacita memperingatkan para jemaah untuk memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut. Yang pertama, memandangkan kita masih belum bebas sepenuhnya daripada ancaman virus COVID-19, amat wajib dipatuhi langkah-langkah mencegah jangkitan berpandukan nasihat dan garis panduan Kementerian Kesihatan. Seboleh-bolehnya, elakkan sentuhan fizikal, sentiasa memakai pelitup muka, hindari diri daripada berada di tempat yang sesak manusia, sedangkan putaran udaranya sangat terhad. Sentiasa membasuh tangan. Lebih baik mandi setiap kali pulang ke rumah sebelum menyentuh anak-anak cucu yang kecil. Yang kedua, di antara 29 hari bulan hingga 2 Mei yang akan datang ni, dijangka lebih 2 juta kenderaan melakukan perjalanan sepanjang lebuh raya utara selatan. Persediaan dan perancangan perjalanan hendaklah dititik beratkan dengan memastikan kenderaan yang nak kita guna itu dalam keadaan baik. Pemandu tidak di dalam keadaan letih dan mengantuk. Lebih utama, demi nyawa dan keselamatan, pemandu bersifat sabar, tidak gopoh dan tidak terburu-buru ketika berada di jalan raya. Dan yang ketiga, untuk mencegah perbuatan pecah rumah, maklumkanlah kepada jiran tetangga terdekat ataupun balai polis jika meninggalkan rumah dalam tempoh yang lama kerana balik ke kampung berhari raya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan daiman abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Muslimin yang dirahmati Allah, mimbar menyeru para jemaah agar tetap berpegang pada akidah Islamiyah, berteraskan ahli sunnah wal jamaah yang menjadi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, hinggalah sampai kepada kita hari ini. Marilah sama-sama kita pelihara hubungan baik kita dengan Allah dan sesama manusia. Kita terus makmurkan rumah-rumah Allah dengan istiqamah mengerjakan ibadah, terutama solat fardu berjemaah. Perbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa aslih dhata bainihim wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa tsabbithum ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ya rabbal alamin, Kau terimalah segala amal ibadah kami sepanjang bulan Ramadan ini, dan ketemukan kami dengan Ramadan seterusnya yang akan datang. Janganlah Engkau keluarkan kami daripada bulan yang mulia ini, melainkan segala dosa kami telah Kau ampuni ya Allah.
Kau berkatilah rezeki kami, bimbing kehidupan kami, lapangkan dada kami, kurniai kami dengan keafiatan, luaskan kubur kami, masukkan kami bersama anak cucu kami ke dalam syurga-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Razzaq, berkatilah hamba-Mu yang melaksanakan zakat, wakaf dan sedekah. Kurniai rezeki yang lipat ganda kepada mereka. Sucikanlah harta dan jiwa mereka. Jauhkanlah ya Allah golongan fuqara dan masakin daripada kekufuran dan kefakiran yang berpanjangan. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang sentiasa memelihara amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, seperti salah guna harta benda bukan milik kami, memberi atau menerima rasuah, naudzubillah, menyalahgunakan kuasa untuk kepentingan diri. Jauhkan kami termasuk dalam golongan orang-orang yang mengabaikan tanggungjawab yang diamanahkan. Allahumma malikal mulk, jauhkanlah negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkanlah tanggungjawab pimpinan dan pengurusan negara kami kepada kalangan hamba-Mu yang amanah dan ikhlas, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan hukum. Ya Malik, Ya Hadi, kurniakanlah taufik dan hidayah-Mu terhadap raja kami, Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan Perak Darussalam, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, Ibn Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurullah, dan Raja Permaisuri Perak Darussalam Tuanku Zahra Salim, serta kerabat diraja dan seluruh rakyat jelata sekalian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.